Jadi saya minta satu tepukan yang paling gemuruh. Kalau boleh berdiri, berdiri. Kita bagi standing ovation kepada YB Nurul Izzah untuk berucap pada malam ini. Dipersilakan. Reformasi. 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 Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya mulakan pengurusi majlis, seluruh pimpinan, penganjur SMM, pimpinan Syed Gubat, pimpinan Pakatan Rakyat, Raja Mak Sabu, Bikang Chua, semua yang berucap dan hadir pada malam ini. Yang terpenting, hadirin hadirat teman-teman seperjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam reformasi. Saya terfikir juga pada hari ini, saya fikir bagi ramai di antara kita hari yang mengejutkan. Dan kalau Tuan Haji Mak Sabu sebut peringkat awal, ya, mungkin kita tidak mampu untuk mengkritik, menyerang keputusan hakim. Tapi yang saya mahu maklumkan, di mahkamah, kalau 15 tahun lalu, permulaan 1998, jatuh hukum 6 tahun 1999, 4 April 1999, Parti Keadilan Rakyat tertubuh, 14 April jatuh hukuman 6 tahun penjara terhadap Dato' Seri Anwar Ibrahim, ayahanda kami. Dan apa pun yang berlaku, yang penting dalam mahkamah begitu ramai yang menjerit, begitu ramai yang dapat merasakan ketidakadilan dan kezaliman, dan tidak ada rasa hormat. Dan pada saya itulah maknanya, bila masa diingatkan kepada kita, it's not the issue about having a court of law, but it's the issue that the law in Malaysia is the law of the jungle. That is the problem affecting the future of Malaysians. Saya memetik hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Tahawi di sini. Ya. Sebut dengan jelas, hakim ini terdiri daripada 3 golongan. 2 golongan hakim masuk neraka, dan segolongan hakim lagi masuk syurga. Yang masuk syurga ialah mereka yang mengetahui kebenaran hukum dan mengadili dengan hukum tersebut. Bila hakim mengetahui yang hak tapi tidak mengadili dengan hukum, bahkan bertindak zalim dan memutuskan perkara, maka dia akan masuk neraka. Yang segolongan lagi hakim yang bodoh, yang tidak mengetahui yang hak, yang memutuskan perkara berdasarkan kebodohannya, maka dia juga masuk neraka. Jadi pada saya penting kita, bila kita buat ini, perbetulkan niat kita. Ya, memang bermula dengan Dato' Seri Anwar Ibrahim, bermula. Tapi sebelumnya banyak lagi kes-kes dan penindasan yang berlaku. 15 tahun selepasnya saya nak maklum. Kenapa penting? Kerana kita sudah sebut. Persoalan saya pertama kepada kerajaan Malaysia ni apa dia? Rekonsiliasi apa yang disebutkan oleh Dato' Seri Najib Tun Razak bila menjanjikan bahawa ada perasaan untuk memikirkan apakah yang harus dibuat demi rakyat. Tetapi selepas pilihan raya, kerajaan minoriti yang buat apa? Gasak rakyat, potong subsidi, akan perkenalkan GST, dan memastikan semua pimpinan Pakatan Rakyat yang meraih undi sekitar 52% akan dizalimi, didiamkan, disenyapkan satu demi satu. Bukan sahaja Dato' Seri Anwar, minggu depan hari Selasa, YB Karpal yang sedang guna kerusi roda itu akan berhadapan dengan hukuman, sabitan hukuman untuk akta The Sedition Act, akta hasutan, yang tidak lain tidak bukan Perdana Menteri sendiri
akan dimansuhkan di Malaysia. I tell you, you are a terrible liar, Prime Minister. Liars! And a liar, nak cakap, mana boleh seorang penipu, seorang pemfitnah, seorang penzalim boleh kekal sebagai pemimpin di Malaysia? Ini jelas. Pada saya, kita bukan soal emosi. Nak cakap emosi 15 tahun nak emosi bagaimana? Memang air mata mengalir, tentu. But I want you to think, I want you to understand here. Ini bukan soal isu kita nak lawan secara peribadi sesiapa, tidak. Ini soalnya selepas Anwar Ibrahim Karpal Singh, selepas itu Rafizi Ramli kes Bafia, selepas itu Nick Nazmi, Anthony Loke dan ramai lagi yang akan dipenjarakan, yang akan disabitkan kesalahan. Kenapa? Because UMNO MBN cannot tolerate the truth, and UMNO MBN doesn't have the decency to respect and understand that Malaysia is a democracy. Malaysia is a democracy. Ini yang pada saya paling parah sangat buat kita. Parlimen bersidang hari Isnin. Saya nak maklum penting, kerana kesinambungan perjuangan ini harus kita teruskan. Kalau kita ada peguam negara dalam Malaysia, peguam negara yang merasakan kes Anwar Ibrahim itu lebih penting daripada kehilangan 12 bilion ringgit wang skandal PKFZ, then I tell you Malaysians, you will be far poorer under UMNO MBN, and one day we will face bankruptcy while UMNO leaders enjoy. Mereka akan lari ke London, lari ke Australia, lari ke Amerika Syarikat di rumah-rumah mewah dengan jet peribadi mereka, sempana sementara rakyat ini terpaksa berhadapan dengan kesalahan dan juga rasuah yang telah mereka praktikkan bertahun-tahun. Pada saya, kita harus jelas apa yang kita lakukan nak memastikan isu PKFZ selepas ini. Percayalah, KLIA 2 yang bermula dengan 1.9 bilion sekarang mencecah 5 bilion. Retak-retak di permukaan itu hanya permulaan. It is only the beginning. Kenapa? Karena akhirnya UMNO kembali kepada itu, kembali kepada projek-projek yang dianugerahkan kepada kroni dan mahu mendiamkan rakyat. Dia lihat kebangkitan rakyat pilihan raya umum yang lepas. Dia lihat. Dan pada kala yang sama, guna apa? Saya mintalah masyarakat Melayu, saya minta, do not be silenced, do not be tricked by their fears of racial and religious harmony. YB Teresa bagaimana dilayan? Dia saya nak maklum, ya kita marah. Saya sendiri, sekeluarga, tak dapat bayangkan bagaimana ayah kalau dahulu tu kira muda. He's 67 years old. Di umur begitu, apa pun yang kita doakan ayah atau ibu kita yang kita kasih tidak perlu mengharungi segala-galanya. Tapi saya percaya satu perkara yang sangat penting, kita berani ni, kita lawan. Kenapa? Orang cakaplah apa pun, tapi kerana kita berani, kerana benar. When you are not doing anything against the rakyat, but when you are defending the rights of the rakyat, trust me, there will be help. You will be strong. You will be able to fight regardless. Jadi pada saya nak pesan kepada pimpinan UMNO dan Barisan Nasional yang tak sedar diri, yang tak faham apa itu keadilan. Kepala dah mampu dah cepat. Ya! Kepala! Mereka jangan ketuk kepala buat tadi. Mereka boleh buat apa sekalipun, tapi saya pinta kita harus bersatu, kita harus jelas. Perjuangan melangkah kepada pilihan raya umum yang ke-14 harus bermula di Kajang. And I tell you, it is very difficult. Memang sukar nak membayangkan kesusahan, kesukaran, tapi saya nak maklum bahawa ini bukan perjuangan individu. Ini bukan perjuangan untuk seorang yang bernama Anwar Ibrahim. Ini perjuangan kerana saya punya anak-anak, dan saya mahu Malaysia ini bebas daripada cengkaman pemerintah yang zalim. And because of that, I want all of us to have the commitment. We will fight them back, and we will
country. Do your worst. Do your worst. But remember, apa pun mereka boleh ambil, rampas segala-galanya daripada kita. Mereka tak mampu dan tak boleh rampas maruah, rampas semangat, rampas keberanian kita. Who should you fear? You should only fear God. And this is why pada saya, bila berlakunya kes hari ini, mungkin ada hikmah yang saya pinta semua rakyat yang ada pada alam ini, kemungkinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat hadir. Beliau sedang bergegas daripada bilik gerakan utama. Saya pohon doa, bukan sahaja untuk beliau, saya pohon untuk semua pejuang-pejuang keadilan, kebenaran. Dan saya juga pohon doa buat negara kita, buat masa depan kita yang tidak terurus kalau dibayangi dengan sengketa, dengan permainan bodoh UMNO Perkasa Barisan Nasional. Jadi kerana itulah, hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, apa pun yang berlaku, saya pinta kita harus faham, anak-anak muda yang mungkin mengenali reformasi, yang tak kenal reformasi, I'm asking you, you have to be well acquainted with what happened 15, 16 years ago. Kerana apa yang berlaku dulu, kalau tidak kita rongkai, tidak kita selesai, maka akan berulang kali ini dengan mangsa-mangsa yang terbaru. Maka ayo bersama kita, masanya untuk menggantikan dan memastikan semua kesinambungan ini berlangsung. Kerana itu yang UMNO Barisan Nasional tak dapat beli, iaitu pimpinan yang berani dan sanggup terus memperjuangkan keadilan kebenaran walau apa pun yang berlaku. So I believe in you, I believe in Malaysia, dan saya percaya insya-Allah satu hari nanti kita bakal menang juga. Amin. Itu janji Allah selagi kita istiqamah. Amin. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.